Mak dia macam raja. Mak dia jaga macam raja. Duk tang mana ke, negara mana ke, kata mak kata dia ni sup balik. Duit banyak. Dan dia tak ada hutang. Dia tak ada hutang. Dan dia multi-million. Tahu setiap hari dia belanja berapa? Untuk bagi makan orang 1,000 hingga 3,000 orang sehari. Tuan bayangkan tengoklah kalau satu bungkus RM5. Dia kata apa? Tak pernah tak dapat balik. Itu jawapan. Tuhan bagi rezeki kat dia. Dia beli satu stok. Stok tu jatuh. Stok saham. Dia beli naik mendadak. Lepas dia beli banyak, naik gila. Tuhan bagi rezeki ni min haitsu la yahtasib. Tapi kita tak confident, kita tak ada istiqamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih Fadil Ustaz Abdul Samad, sahabat saya sepengajian, mengurusi surau Al-Hidayah BSP, Bandar Sarjana Putra. Saya dah bayangkan Bandar Seri Putra. Jadi saya rajin lebih saya ke sana tadi. Sebab BSP itu dekat dengan rumah anak menantu. Jadi relax sekejap. Rupanya salah informasi. Tak apalah, kita cuba start sekadar mana masa yang ada. Tuan-tuan Imam Bilal siap surau Ali Jatan Kuasa Takbir surau Al-Hidayah, Saf kepimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaan dan juga anugerah Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi menetapkan kita golongan, ialah kita sebut tentang Al-Mustaqim, golongan yang sentiasa memohon agar kita diperteguhkan pendirian kita, istiqamah. Dan alhamdulillah kita dah baca setiap waktu. Itu orang salat saja. Orang salat dia tak, orang tak salat dia tak dapat. Ihdinas siratal mustaqim. 17 ataupun 5 waktu sehari semalam kita mengalunkan, kalau tidak ada ihdinas siratal mustaqim maka batal salat. Batal salat. Maknanya di dalam ayat-ayat dari surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'az, wallahi, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Mu'az bin Jabal, antara panglima-panglima tentera yang bergabung dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain, iaitu dalam peperangan menakluk kota Palestin. Tapi Mu'az bin Jabal tak sempat balik dan meninggal kerana serangan ta'un. Mu'az seorang sahabat yang Nabi melafazkan pegang tangan, wahai Mu'az, aku benar-benar menyayangimu. Sebagaimana Nabi sebut
ketika Nabi sebelum wafat, Nabi mengarahkan selepas peperangan ataupun jika ada peperangan akan datang, lantik Usamah bin Zaid. Umur baru lebih kurang tak sampai 20 tahun jadi panglima perang. Bila sahabat-sahabat dengar macam ni, hak tua-tua, siap-siap tua ni pun ramai. Dia kata, kenapa Nabi lantik Usamah jadi panglima? Abu Bakar pun ada, Umar pun ada, Osman pun ada, Ali pun ada, ini ada. Biasalah, kalau zaman Nabi itu seorang mursyid, seorang rasul menyarankan ketidakpuasan hati sahabat itu adalah standard. Macam orang Al-Ansar tengok Nabi agihkan ghanimah pada Al-Muhajir, Ansar berbunyi. Ketika isteri-isteri Nabi SAW melihat golongan wanita Al-Ansar banyak barang kemas, dia berpekat nak minta dengan Nabi, ya Rasulullah, kalau ada tebuk mai sikit, maka turun ayat tadi itu, fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarah jamila. Itu standard dalam jamaah, dalam masyarakat. Kita kena faham tentang siasah atau politik dalam masyarakat. Dia macam tu, dia ada pro and con. Tapi al-wala dengan kepimpinan, suka tak suka kena ikut. Tu cerita tentang istiqamah. Saya tak bagi definisi lagi tu. Saya pun berserabut aja jam ke-8 dah. Salah saya juga. Sama juga kalau lihat bila Usamah tu dicalonkan sebagai panglima perang akan datang. Set-set tua ni sahabat-sahabat bunyi tak guana, tak ada lain. Macam saya Kelantan bunyi Kelantan. Mana Usamah latih buduk lagi. Pak set-set tua ada belana tu. Mana Nabi buat gitu. Nak cakap keras tak? Takut. Standard lah pemimpin dia kena faham lah. Setakat pemimpin BSP apa diharapnya? Setakat AJK surau, ustaz dia maki. Kalau ustaz tu melenting, ustaz tu kena tanggal lah. Tanggal kelima ustaz tu jadi orang biasa. Maki hamun standard lah. Kalau ustaz tu tak tahan, pergi tombok dah, lepas tu buang title ustaz. Selesai masalah. Nabi dengar bisikan-bisikan tersebut. Nabi berdiri depan sahabat-sahabat. Sesungguhnya aku amat sayang Zaid bin Harisah, bapa Usamah bin Zaid. Dan dia adalah panglima tentera. Dan aku lantik anak dia pula, Usamah. Siapa-siapa yang tak sayang Usamah, maka dia tak sayang aku. Statements is very power. Kan ayat sebut, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Apa bukti you say you are mu'min, you say I love Allah, tapi sunnah Nabi tak ikut? Bohong. Nampak tak? Nabi kata, Allah pesankan Nabi, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum.
katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian cinta Allah, ikutlah aku. Allah bagi kamu sayang Allah, dan Allah akan bagi kamu keampunan. Lalu sahabat-sahabat pun selenda, okey. Sama juga dalam ketika dah ramai pergi nak boleh buat haji, tiba-tiba Nabi berbincang dengan wakil daripada Quraisy. Tahun ni nampak gayanya awak tak boleh buat haji lagi. Kata suara ahli bahasa lah, kamu semua kena balik dulu. Kalau nak buat pun datang tahun depan ya. Nabi agree, Nabi deal dengan agreement, memo of understanding. Nabi setuju. Agak-agak sahabat ada apa? Sahabat tak kata apa nama ni, apa nama budak Malaysia tu, apa nama hujung-hujung tu berdosa, apa nama tu, apa nama tu, sana rencah berdosa. Tak. Tapi fitrah lah, jiwa, tahu jiwa. Dia kata kita ni ramai ni, kalau setakat bapak kapiak tu mampu hepeh kita bunuh. Oh, nak semangat. Pemuda dia semangat. Yang menenteram dia ialah setiasa politik Nabi, iaitu Abu Bakar. Yang P tu bukan semua setuju, yang hak patah balik tu, tapi nak buat macam mana? Al-wala'u bil amir. Mematuhi kepimpinan. Sebab tu kalau orang solat jemaah, dia akan rasa ada peradaban daripada solat mayang seorang-seorang. Saya cabut tuan-tuan, trace main solat jemaah, mana paling cepat habis? Saya tengok kita pergi ke arah sembahyang jemaah ni, dia main seorang-seorang. Kita rakaat kita yang ketiga, dia berustad, habis dah. Dia baca menatang apa mana tahu. Tapi boleh sembahyang jemaah, walaupun zuhur, asar, suara tak bunyi, tambah-tambah isyak, maghrib, imam lambat. Imam baca dengan penuh tertib. Itu peradaban dalam sistem jemaah community. Kat takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seorang Allah, Alhamdulillah, ya, terotol ini dong gitu. Sebab tu semayang ramai 27, seorang satu, tak sama. Kenapa solat jemaah, solat jenazah hadis Bukhari sebut kena semayang 40 orang? Kita duduk tunggu Jumaat 40 orang berubat, baru ni bercerdik hukum KPKP. Tidak haram. Ada main Jumaat 12 orang? Ada. 6 ada kan? Ngaji pergi elok. Biar faham, bukan suruh amal. Beza kuat ni Jumaat ni. Tuan, betul ke saya suruh saling macam ni? Hello? Itu contoh. Balik hadis tadi, hadis Abu Dawud, wahai Muaz, aku cintakan kamu. Kenapa puak ni pula main puak LGBT kata boleh? I cinta my boyfriend pula dah. Ni puak mangkang. Maksud dia, Ustaz Samad, anak sayang anda kerana Allah. Itu maksud dia. Assalamualaikum
Salam kena kuat, jawab kena kuat. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud dia? Ustaz Somad, aku jamin kamu selamat, sejahtera daripada kejahatan tubuh badanku ke atas kamu. Itu maksud dia. Maksud Ustaz Somad tak ada belakang dia. Haram kutuk dia, hina dia, kata ke dia tak boleh. Kita kena faham. Wahai Muaz, aku cinta kamu, aku sayang kamu, sebagaimana Nabi kata dekat sahabat-sahabat yang ada sedikit ketidakpuasan hati, perlantikan Usamah bin Zaid, budak hitam tapi pak mak dia putih. Ada cerita tu. Zaid putih, mak dia Arab, beranak-beranak keluar hitam. Agak-agak apa sangkaan? Ada hadis dia cerita bab hadis ni'an. Hang ni main mana budak ni? Tiba-tiba metalik tinted. Aku okey. Hang ada ni siapa? Ayat cerita itu. Ada cerita dia, panjang hadis tu ya, tentang seekor unta keturunannya ada tumpuk hitam, menyebabkan orang kata apa ni? Kenan. Ada. Lalu baginda bersabda, aku berwasiat kepadamu Muaz, jangan kamu tinggalkan bacaan setiap kali di akhir salat. Hendaklah kamu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh sebut? Very simple. Ini nak bagi tahu tentang hadis ini, doa ini doa untuk istiqamah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ingat kamu, tolong aku ya Allah. Kesyukuran aku tu kadang-kadang aku terlupa juga, tapi tolong bantu aku ya Allah. Aku terus terima kasih kat Engkau ya Allah. Dan tolong aku supaya mempercantikkan amal ibadat aku. Apa maksudnya? Istiqamah. Tu ada ulama memakai hadis ini, itu makna istiqamah. Fastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Teguhkan pendirianmu wahai Muhammad atas apa yang diperintahkan kepada kamu, dan jangan sesekali kamu ikut hawa nafsu mereka. Lepas tu kalau orang kata, Ustaz, macam mana Ustaz saya ni nak berubah, nak tobat macam mana ni, macam mana nak buat? Doa satu. Yang kedua, environment. Jangan kawan dengan kawan-kawan yang boleh nampak rosakkan kita. Akibat kita kawan dengan dia, tiap-tiap malam pergi mancing. Ada orang mancing ni. Dah, mancing bukan haram, makruh pun tidak, tapi tiap-tiap malam. Dia kata bini dia orang balik, dah buat geno lah, natang motor ni. Balik jabat pergi mancing, balik jabat pergi mancing, natang sungguh bini. Sampai bergaduh laki bini, baru balik jabat, kata pukul 8 malam. Lepas tu pergi mancing tiap-tiap malam, buat natang apa, dapat ikan apa. Mudah dia, pam sudah. Kita rasa silap. Maka besok lepas tu jangan kawan dengan kaki pemancing lagi. Itu istiqamah. Oh, mancing marah.
Sepak contoh mancing. Boleh futsal kan? Boleh futsal pula. Sepak balik Aisyahnya futsal. Tiap-tiap malam futsal. Balik 12 malam. Tanya pasal apa? Banyak sangat mancing ni. Hobi ustaz. Hobi ni setahu saya lah. Benda sekali sekala tu hobi. Dia tak sama no? Tapi kalau tiap-tiap malam tu bukan hobi tu. Hoi babi. Kasar bunyi. Nampak tak contoh dia? Sampai peringkat berah ke apa, dah lah kerja pada pagi, balik kat maghrib, lepas tu balik masjid, tak main surau, tak main sambung pergi main futsal, badminton tiap-tiap malam, atau pergi masjid tiap malam. Bukan tak boleh, bukan haram, bukan makruh, tapi perbuatan tu boleh bergaduh rumah tangga. Maka macam mana istiqamah? Tinggalkan dia orang. Tinggalkan dia orang. Tinggal dia orang bukan putih kawan tak. Dia tengok, mana dia mancing tak? Oi, aku rasa tak boleh nak mancing lagi dah. Ada masa lapang kopi. Baik kita tak nak bergaduh dengan bini kita, dengan keluarga kita. Ini contoh. Allahu Akbar. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi ada imam dah meninggal dia. Dia baca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Cuba dia baca wa husna ibadati. Husna tu salah. Boleh kita kata betul sudut bahasa atau makna, tapi segi cara baca memang tak ada adab. Dia kena baca husni, sebab waw tu waw ma'iyah. Dia akan balik hak belakang wa tu. Kalau wa mula-mula tu kalau bagi bawah, lepas tu semua bawah. Dia kata Allah, kata Ustaz, anu dah lama baca macam tu. Tak apa, jahil dia pun kita tak tahu, tak apa. Moga Allah maafkan. Dah tahu kena ubah. Macam tuan-tuan baca doa Allahumma ahyina bil iman tu, berapa ramai imam baca Allahumma ahyina salah. Kalau ahyina bermakna mukhatab itu adalah perempuan. Mutakallim tu kita cakap, yang kita cakap dia tu maksud dia al-mukhatab tu ialah Allahumma ahyina. Salah. Kenapa tak baca waqina qayaqi? Segi orang kata apa? Qaf huruf qaf tu dia ada makna dah. Qaf baru qi ada makna selamatkan. Sebab ia tu mahzuf lah bila fi'il amal. Allahumma ahyina, tarik nafas sikit. Allahumma ahyina bil iman. Tapi Allahumma ahyina, Tuhan jadi betina pada dia. Kalau dia faham, dia sengaja buat, dia berdosa. Kalau dia tak faham, tak apa, maka dimaafkan. Tapi kenapa betul kena Quran sendiri lah. Ini contoh dia. Kemudian kalau kita lihat tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia telah membincang atau menyebut tentang istiqamah tu, ialah iaitu satu tindakan melakukan suatu kewajipan yang berterusan. Kalau mayang maghrib Isyak ada, subuh tak mayang zuhur ni, tu bukan istiqamah. Istiqamah ni berkait dengan syariat, kan? Berkait dengan syariat. Walaupun itu adalah sunat, solat sunat dan sebagainya, kita boleh sambung sana sesama. No, tak apa no. Kecederaan. Pukul 8.20. Ni baru mukadimah ni macam-macam. Ibnu Abbas telah memaknakan istiqamah dengan lisan yang bertahan dengan membaca syahadah.
Ada juga. Maksud dia rungkaikan syahadah itu dari sudut apa yang kita buat itu tak boleh lari daripada batasan muraqabah Allah. Allah sentiasa duduk perhati kita. Lepas tu dalam hidup kita ni ada 3 benda kita kena pegang, yang kita kena faham: al-ubudiyah, al-mas'uliyah dan al-itqan. Al-ubudiyah dalam hidup kita ni, orang Kedah kata menatang apa kita buat tu benda baik, itu mesti sana benar ibadah. Kan makan ibadah lah, ibadah, tapi dengan syarat mesti masukkan syariat dalam dia, ikut sunnah dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim, dapatlah ubudiyah, ibadat. Nak minum, ibadat. Bersin, ibadat. Kalau kita kata alhamdulillah. Nak tidur, sonok-sonok, ibadat. Kita berseronok dengan bini kita di waktu malam, bukan malam, siang pun dia jadi ibadat. Sampai Nabi kata siapa tidak ada isti'azah, doa bersetubuh, syaitan dulu piroman bini dia, keluar anak punya syaitan ni. Semua benda tidak termasuk kecuali benda yang haram. Tadi kata dia pergi beli nombor ekor kan, dia tikam Bismillahirrahmanirrahim, ataupun Allahumma barik lana fi, ya Allah biarlah tikaman ini terkena ya Allah, iaitu dapat laknat kerana dia mempermain-mainkan syariat dalam benda yang haram. Faham tak? Contoh, atau dia berzina, dia baca Allahumma jannibna syaitan kan, berzina tapi jarang berlaku lah, jarang berlaku. Bila orang macam start kahwin dah lama lah, 8 tahun, haram tak dapat apa kan, bumbu sampai bocor habis. Menikah 8 tahun tak dapat apa, pasal apa? Kita pelik kan, mana-mana kes zina jarang, bukan jarang, rasa tak ada aku yang tak mengandung. Bukan suruh cuba, hanya salah faham tak. Rogol, zina lah, rogol ni jauh sebab dia sebelah pihak lelaki. Tapi kalau zina tak kira underage ataupun atas umur, selalu cepat. Mana tahu saya apa? Orang kalau nak beranak tak dapat anak, petua saya mudah aja. Jangan set dalam minda kita duk ni sama ni nak dapat anak, jangan. Dan waktu paling baik sekali kita tidur dulu, kemas bergelak, insya-Allah tengah malam kalau terbangun kita adakan hubungan. Itu yang saya bagi tahu kat kawan-kawan kita yang tak ada, alhamdulillah, masuk orang duk Mekah, beranak di Mekah pun dah beranak, dah tanpa anak. Kita jenis tension, tak dapat anak ni, asal nak sama je duk bayar anak. Dia tak bayar ke nafsu dia, nafsu. Lepas tu tanya, kalau kau tanya, saya nak tanya awak, kenapa awak nak kahwin ya? Saya nak kahwin kerana nak ikut sunnah pada hutang. Kerana saya nak melampiaskan nafsu saya cara yang halal. Salah ke jawab tu? Tak salah. Dia mindset, psikologi dia benda tu memang. Kecuali lah macam saya, Ustaz Samad, lebih kurang asal menikah jadi selalu. Ni jadi ustaz-ustaz jenis Pakistan mamak punya geng ni, memang nikah je. Anak saya buat master, kahwin dalam PKP, nikah bulan 12, bulan 1 mengandung, power babe. Anak siapa? Nampak tak? Sebab benda tu rezeki lah. Tapi yang hak tak dapat ni,
Termasuk adik saya. Kat 10 tahun lah. Adik nombor berapa tu, lama sangat. Nombor 4, nombor 3. Bila ipar balik rumah tu, muka macam pedong. Habis anak mana? Anak saya 7, adik saya kembar 3. Keluar ketui, perut 3 keluar. Lepas tu buat geremuk-geremuk 5. Cabuk saya 7, 12. Lepas tu ramai dah 20-30 orang. Dia tak ada anak. Mesti murang. Sebab baru ni kalau tuan-tuan tengok malam bila tu saya dengan Faizal Ismail, FBI dan Abi Fana, TV Jerah, tajuk Zurat yang dinanti. Ada satu perempuan namanya, Allah lupa dah nama dia. Tak apalah. Orang Kedah 21 tahun tak dapat anak sama. Sampai dia kata kat bini dia, bini dia pula, kat lelaki dia. Dia kata, abang, saya rasa abang kahwin lah lain. Apa? Tahun ke-6 dia offer lagi. Abang, nampak gayanya kalau abang kita nak zuriat, abang kahwin dah lagi. Power babe. Tahun ke-9, abang tak faham ke? Nampak gayanya abang, usia saya dah 40 lebih ni, abang kahwin lah lain. Bukan suruh cerai, kahwin, saya bagi kebenaran. Dia kata apa? Suami dia menangis depan dia. Orang lain ni yang kopi suruh kahwin, aku tak nak kahwin. Keikhlasan dia tu menyebabkan pada tahun 20 dia mengandung. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ini kalau orang baca ayat ni, betul amalkan ayat ni. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Surah Syura. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Ya khulqu ma yasha, melantak ke Allah lah dia nak buat apa benda pun. Ada kadang-kadang dia kata dia bagi pasangan tu anak perempuan semua. Siapa sih nak perempuan semua kat tangan? Ni ada tak sini anak perempuan ni? Ada? Ada tak? Jangan malu, saya boleh ajak. Tapi kalau isteri dah monopos tu, pam-pam saya lah. Siapa sini yang ada anak lelaki saja? Ada macam si? Ada? Mana lelaki aja? Anak lelaki berapa orang bang? Anak? Siapa anak lelaki aja? 6 orang. 6 lelaki. Tapi untung orang nanti mesti menantu seronok perempuan semua. Tapi yang rasa dah lewat ni kan? Agak ada harapan lagi. Kurang ajar rasa ni. Tapi kena terima. Nak perempuan tak bang? Nak? Tak maksud nak tak nak perempuan? Nak, tapi Tuhan bagi lelaki. Nak buat apa? Hang siapa? Hang tu hamba Tuhan. Melantak pergi Tuhan nak buat apa ke hang? Itu bahasa Kedah. Faham tak faham? Situ terselit istiqamah. Maksud dia kita kena mempercayai, konsisten percaya nak buat macam mana Allah bagi macam ni dah, nak buat macam mana Allah macam kita terima sajalah. Dan ada orang yang Allah kata wa yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Ada orang kahwin macam saya lah, dapat anak lelaki 5 orang, anak perempuan 2 orang. Tapi yang paling menyayat daripada wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah. Adik kata dia. Ada yang mandul. Benda ni sebenarnya Allah rancang. Jangan marah Allah. Jangan pergi kat Bumau Siam.
Ni mai buat apa ni? Saya dok mai kata menikah dah 12 tahun tapi tak dapat anak langsung. Pi belah-belah merebuk, merebau. Aja ni tok cik duk tidur. Dia kata hai mai sini, dia kata buat mai bunga 7 jenis bunga, apa tu buat mai kapok barui sekali semua, mai kemian sekali ni nak apa orang mati apa tok cik. Dia menukar memang berdua nonton perlu di dalam buat itu. Hang ambil natang ni nanti hang letak dalam bantai apa tidak. Tu hampa berbantai lah apa benda apa gitu. Sampai macam tu syirik. Sebab dia tak boleh istiqamah. Istiqamah mana apa yang Allah bahagi kat kita, hatulah. Ada seorang perempuan datang bertemu denganku di depan, menangis teresak-esak sebab tajuk kitab tu memaafkan. Saya kata, what happened to you, hai puan? Dia kata, saya buat satu salah yang besar. Saya dapat maklumat suami saya kahwin seorang lagi. Saya tak puas hati. Sana rancak, sini rancak. Berdosa, kata dia. Apa jadi? Dia buat okey, suami dia mati, madu dia jadi tak utuh. Kalau kita tak padam ke hang? Sebab apa? Dia tak boleh terima yang suami kahwin lain. Tuhan dah pilih laki dia tu kahwin dengan perempuan lain. Saya ni niat tu macam-macam lah. Tak mahu orang tua tu lagi lah. Eleh muka kena. Tapi sama ada ketakutan ataupun menakutkan, dua tu je. Ni ada. Kita duduk semang darah. Amnikah muka lain. Sampai kelak tak nikah. Yang kawan kami ada seorang ustaz tu macam tikus mondok. 3 tu macam tikus mondok. Tuan-tuan, kawan saya nikah ustaz selebriti, nampak relax ceramah tu. Yang mana kita adalah 2. Yang terbaru ni 3. Satu Penang, satu sini, satu Terengganu. Diam, tak ada banyak. Yang kita duk hingar satu kampung ni tak jadi. Rezeki dia dah. Minta maaf ibu yang bekas saya masuk hotel. Nak bagi kita, jangan risaulah. Bila sahabat saya ni duduk dekat, hantar WhatsApp dia menikah bini kedua, dia pergi hantar kat aku, tu yang paling syok. Alhamdulillah, dah selesai kali yang kedua. Oh, tengok bini pertama tak ada. Dia bini pertama dia kata minta hantar balik Kelantan, dia tak sanggup tengok. Dia bagi tapi tak sanggup tengok. Takut kawan cemooh. Apa bodoh bini lah. Geng perempuan bodohkan dia. Kebetulan waktu itu isteri saya sakit kepala. Pagi itu isteri saya pecik kepala saya dengan bam rimau kecil. Ambil daripada kapal terbang pergi haji banyak sangat dekat satu koler tu. Saya ambil 5-6 balik rumah. Bini pun, siapa tu bang? Kawan ustaz. Berkahwin ke? Tak adalah. Kahwin kali kedua. Kita bersemangat berberita ke dia. Lepas tu saya rasa kepala saya dah macam vibration. Tadi lembut abang sini ke. Lepas tu gini dah. Macam heavy wrong. Gini lebat. Bam rimau tu habis. Saya rasa telinga macam putih. Dia lomok kat telinga. Bila mandi tu panas. Oh, abang sukalah macam ni. Respon isteri saya kat luar, dia pendiam. Kalau saya balik rumah, saya pendiam. Dia kata, yang kalau abang nak buat benda lama, abang boleh buat. Cik, tu. Macam CEO apa? Syarikat Megah betul? Megah Holding kan? Saya kalau saya nak buat, dah lama saya boleh buat.
Saya boleh tipu awak. Saya pergi ceramah di Kelantan 3 malam, rumah bini nombor 2. Saya pergi ceramah di Kedah 3 malam, bini nombor 3. Tapi tak apa. Sebab apa? Ini soal jodoh, itu di tangan Allah. Betul tak? Asal diam semua ni. Nampak dengan muka penakut. Pengurusi pun penakut, sama je. Ni aku pun sekali. Ibu-ibu nak risau apa? Tok Guru ni Aziz sampai meninggal. Itulah Datin Seri Bentara Tuan Sabariah. Itulah seorang dia. Kan? Agak-agak tak ada perempuan nakkan dia. Ada. Ada. Siapa tak minat Tok Guru cakap? Tu ustaz yang tengok panjang dia macam bodong. Tu bodong pun lebih. Nampak tak? Sampai main pun ni ustaz, anak saya ni. Kalau ustaz nak kahwin dengan anak saya pun suka lah. Kahwin. Tu jodoh. Kita tunggu lepas ceramah, tak ada apa mari. Kawan saya jom heboh di Batu Kawan di Penang. Jom heboh tazkirah tu biasalah ada kuliah apa dulu kuliah. Apa nama? Al-Kuliah. Mai mak dia tu mai. Assalamualaikum ya. Ada makcik minat loh tengok ustaz kuliah semua. Kedah kan mulut je sambung kan. Penang. Tu lewat tahu lewat. Batu ustaz dia kata apa? Dia tak kata takkan makcik minat, anak makcik tak minat ya. Lawa minat. Tu dia kat sana. Kalau ustaz nak ambil, ayah dia pun tak ada. Ya Allah, wa'ala senang sangat. Gastrik saya dengar. Ini nak cerita tentang benda tu. Kalau kita ada semangat istiqamah, teguh pendirian, hak dia. Berapa ramai orang BSP ni, Banasi Putra ni, salah lah, Banas Sarjana Putra ni gaji pun tak sama, betul tak tak? Betul tak tengok kereta pun cukup dah. Ustaz Samad mungkin pakai kereta apa dia, contoh Mercedes. Lepas tu Bilal pakai kereta BMW. Itu standard kos-kos orang kaya ni. Siap pakai tu apa nama tu, Hapsang gitu, Westfire tu siap buang tek cicak. Westfire bininya Mustang. Habis azan tak dengar lah. Mana bini siap pergi kerja, tu dia. Allahu Akbar. Dan yang hadut kalut dengan dia punya pendapatan tu buat apa? Itu bukan kerja hang, itu kerja Allah. Tahun lepas orang duk susah diri semua. Kawan-kawan saya boleh buat duit ratusan kali ganda dengan kripto dan juga saham. K Plus, Top Glove, Supermix, apa lagi ni, Harta Lega. Beli hari ni 3 bulan 500%. Ini saya cakap betul. Saya antara investors lah, traders hari kena tengok. Dan juga kripto, Ethereum-nya, apa lagi, Litecoin-nya, Bitcoin-nya, semua ada. Hari ni jatuh teruk ni, siapa ada duit belilah time jatuh. Tapi kena belajar lah. Yang kata main datang Bitcoin datang apa, orang dah masuk syariah dah. Dia duk cerita haram ke halal ke haram ke halal, lambat informasi, malas belajar. Budak muda tuan-tuan 25 tahun, jutawan. Seorang sahabat dia masuk bulan Julai 30,000 ringgit.
bulan Oktober masa kami kat Pangku makan-makan angin, dia taja dia dapat 1084%. Bank mana? Siapa orang bank beritahu saya cabang orang bank. Kuku nak bagi 3-4 bulan 1084%. Tobat tak dapat. Hang menikah dengan gubernur bank tu pun tak dapat. Ya. Kita boleh tengok orang senang aja. Senang boleh lah belagak ni. Kita tengok orang kaya ni kita rasa macam geram. Macam mana kekayaan nak main kat kita kalau kita benci kekayaan pada orang lain? Kita tak konsisten. Ihdinas siratal mustaqim. Kita PKP duk main game, layan anak main game, duk merapu itu ini. Kerja tak pergi pejabat, sepatutnya boleh tambahkan pendapatan ratusan persen bulan tahun depan ataupun tahun ni. Orang beli saham Asia 70 sen, naik bonus ringgit 24 sen, tu betul-betul bayangkan tengok. Hampir berapa ratus persen. 76 sen, dia jual bawah ni 124 sen. Berapa agak-agak? Cuba kira sendiri ya. Budak muda je. Bangsa Cina, Kapir, di Taipei, buat keluar duit. Kenapa mau beli Asia? Siapa macam tu? Ni saya nak beritahu apa? Kalaulah kita jenis duduk diam, kita how to change our life, kalau kita tak sedar diri, macam mana nak berubah hidup? Macam mana nak istiqamah? Sebab itu peperangan zaman Nabi, angkatan tentera Islam sikit je, tapi menang sebab apa? Konsisten. Dia kata apa? Yang penting kerja, yang penting perang, yang penting berjuang. Menang tak menang bukan kerja kita. Kerja siapa? Sebab tu mereka berjaya. Kita nak ramai baru nak menang, nak banyak baru nak menang. Kelab bola pun kalah dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur yang bajet ciput underdog daripada tim piala bawah tu naik ke atas kelab liga, bajetnya ciput, tapi siapa sangka dia boleh menang 2-0 pula tu. Kalau saya murka baca. Pemain mereka pakai Mustang, pakai apa, Lamborghini lah apa semua. Hak Kuala Lumpur naik basikal je. Cuma sedikit silap lah. Patut saya nak bagi man of the match tu Mendoza, goalkeeper tu, dapat ke budak tak apalah ya. Sebab Mendoza ni handsome. Tuan-tuan, carta bola sikit. Sebab tu bukan semesti nak menang bajet tinggi. Nak berjaya, maksud daripada mana? Kita kena ramai orang, duit banyak. Tu anak Kelantan dapat berapa 20A1 budak Kelantan. Susah, rumah kayu papan, anak nelayan. Pak dia mau pandai-pandai, mau belajar, mau nak pandai. Wah, aku tak tahu nak macam mu tanya mak mu ah. Mau kalau mak mu tak tahu, mu tanya staf cikgu sekolah dulu. Budak sekarang diusung kata tempat bagi motivasi. Saya anak miskin, tapi sedar diri, awareness. Itu istiqamah. Maksud dia betul tak betul? Tak betul apa betul? Sikit-sikit tak apa. Jangan lebih sangat, takut nanti macam ni boring. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Hadis Bukhari sebut khuzul a'mala ma tutiquna bi. Buat kerja tu mana hampa mampu. Jangan sampai banyak sangat apa nak buat. Sebab kata Allah, fa innallaha la yamallu. Allah takkan boring, bosan dengan kamu sehingga you bosan dengan kerja you sendiri. Kalau hidup masa bosan, Allah bosan dengan kita. Kan? Sama juga. Sebab dia kata tadi, ubudiyah tadi tu, mas'uliyah, tanggungjawab. Jadi itqan, kesungguhan. Itqan maksudnya mungkin kita sebut
ihsan. Maksud dia bukan ihsan yang kerana kata Allah, bukan. Maksud dia mempercantikkan urusan kerja kita. Kalau dia Bilal, walau suara tak sedap mana, tapi dia azan dengan penuh itqan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia cari macam mana nak sedap suara dia. Dia dengar azan-azan. Itu itqan. Kalau duk baca buku semua lebih kurang, tapi itqan yang tak ada. Apa dia? Maksud dia itqan ni, dia kena usaha, kena konsisten, kena yakin yang dibuat benda itu berjaya tak berjaya bukan persoalan, tapi Allah nak tengok what do you do. So tanya diri what to do, apa kita kena buat. Semua orang ada kelemahan. Saya ada kelemahan. Saya tahun kedua 88 Pakistan 88 pergi sakit lelah teruk. Entah pergi tahu apa 90 saya 88, saya nak balik dah. Pasal sakit teruk, saya dah asma. Sakit sampai pengsan saya, sampai saya berhenti homeopati, saya tukar pada homeopati. Dekat adalah dekat Waterpam lah, ada klinik homeopati tu Dr. Ali Hussein. Tapi dia Syiah lah, tapi dia profesor. Bagi ubat, makan ubat dia. Sampai saya kurang. Balik Malaysia tengok, homeopati pun bukan senang nak jumpa. Kan payah. Kau sanggup tak ada homeopati, mana sebab berenang, jenuh nak pergi. Lelah kali, patah balik mana patutlah dengan food supplement kita buat hari kita makan. Dan saya pergi Pakistan pula ibu-ibu, bukan duit mak pak saya. Semua dia orang. Jadi saya tengok aku ni, semua dia orang ni. Bukan dia mak ayah aku, mak ayah saya susah. Tok saya susah miskin. Apa saya buat? Kena ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita susah, tak semesti kita tak berjaya. Sama sakit 4 bulan saya sakit. Warded tau, 4 bulan. Backbone, slip disc L4, L5. Dah tukar titanium dah. Kerja saya teriak sakit. Dia macam electric shock, macam renjatan elektrik. Oh, satu tingkat 5 Sungai Buloh tu suara Ustaz Bollywood. Ustaz Bollywood? Ustaz Asim Bollywood? Pakai mic lampak meler penuh tempat kita. Maklumlah artis. Meluat dia. Tukar habis dengan ke Tawakal pula, ke Debak, ke Debuk. Tapi dia kata, ya Allah, kenapa engkau pilih aku? Ramai lagi orang lain. Ramai yang tak semayang, ramai tak puasa, ramai tak orang. Pilih ke mereka, aku nak pilih pasal apa? Tak boleh lah. Ya khuluqu ma yasha. Itu jalan yang aku nak beri kat hang. Dulu hang bukan baik sangat pun, hang pun banyak jahat dulu ni. Sat rokok, ambil buah jamu orang. Sebab tu anything happen kepada kita bersangka baik, itu juga maksud dia istiqamah. Mana berpendirian teguh, jati diri, integriti. Berapa ramai pegawai kerajaan di Malaysia ni makan rasuah, termasuk mereka yang pemimpin politik. Siapa berani nafikan? Beritahu saya. Siapa orang politik sini? Tak ada, bersih sangat. Pasal apa? Uskadir kadir bon kharab ho gaya. Tak ada integriti. Istiqamahnya, orang Jawa ngomongnya orang eneng. Maybe eneng sebelum, tapi lepas dia nampak duit ni, dia wish entek. Energi, power energi dah hilang. Mana ketidaknya gaji 2,000, kerja bagai nak rak. Tengok kawan kau pakai kereta Civic ni, banyak dia kau.
Tapi aku buat nama isteri aku. Kita ceramah dekat tempat dengan kita tahu kan, yang untuk tangkap orang tu. Gaji murah kat Malaysia, gaji murah kan. Tu jadi cikgu tak boleh nak meletiang pula. Cikgu seorang penolong jurutera di sebelah satu kawasan di Kedah, dalam dinding dia penuh dengan duit 11 juta. Orang kita tuan nak syok mana agak-agak siapa buat benda macam ni. Anak gadis immigration dalam akaun ada 200-300 ribu. Anak orang Darul Ma'mur sesat-sesat keluarga susah. Pasal apa? Lapangan terbang KLA berbelas-belas orang jadi pasport transit bangsa asing mai Malaysia nak pergi negeri jadi pusat dagangan pemandangan manusia. Satu pasport berapa agak-agak. Siapa orang immigration sini? Saya jumpa antara pegawai, tapi jawapannya agak tak apa sedap. Ustaz, dah macam budaya orang Ustaz. Bila you say rasuah is the culture, so what can we do? Bayangkan satu pasport tu yang JPN Pulau Pinang tu, kita ni diperdagangkan, maruah kita ni jatuh rosak, bangsa kita bangsa jadi hina sebab bila istiqamah, jati diri tak ada atau tidak berpendirian teguh. Custom di Port Kelang berbelah orang, ini timbalan ketua pengarah custom sendiri jemput ceramah di Jabatan Kehadiran Malaysia dan Pencen orang Kelantan. Dia kata hamba malu Ustaz, hamba malu Ustaz. Kenapa timbalan ketua pengarah custom dibunuh, ditembak dekat Putrajaya, dekat traffic light? Di mana pembunuhnya? Di mana pembunuhnya? Tak jumpa. Semuanya ada kait main. Tak apa, timbalan pengarah tu duduk dalam syurga mati syahid, hampa tunggulah ke akhirat nanti. Dia tidak akan ampunkan dosa buat mereka dia. Lepas tu tuan-tuan ingat, semalam saya bayar sama semalam, tapi harap tidaklah. Saya bayangkan, saya agak sebab semalam. Saya bayangkan saya mati. Saya ni penceramah. Saya takut masuk kubur nanti. Bayangkan kita dalam kubur tu kan, orang kambus kita ke bumi kita kan. Tuan-tuan bayangkan, siapa penggali kubur sini, panas. Yang gali kubur tu dah mencangkui, dia panas. Yang tukang kambus duduk dalam tu panas. Bayangkan kalau ditutup dengan tanah, lagi panas. Waktu tu malaikat datang, tanya saya, waktu tu sebab inilah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadati. Tuan-tuan, nak lama mana dunia kita? Kita wajib kaya, tapi kaya yang bersyariat, yang bersyariat, kaya yang bersunnah. Berapa ramai kita kerja dengan orang, ponting sehari dekat 40 minit, kerja pukul 10 kawan ajak pergi makan kat luar, sejam, pagi sejam, petang sejam, atau setiap hari sejam, 20 hari 20 jam, kali dengan 12 kali 20 jam, berapa jadinya? 200 jam, 240 jam setahun, kali dengan 10 tahun, 2400 jam, 20 tahun, 4400 jam, 30 tahun, 6600 jam, lebih kurang dekat 7000 lebih. Bahagi 60 minit,
Upah hari kita penting. Lepas tu berat makan kerja dengan orang tu. Saya kerja dengan seorang Tan Sri, gaji saya dia bagi saya gedebuk 15,000 sebulan. Ya tuan-tuan duduk minum air tu, syabas tu, itulah majikan. Semalam saya khutbah dan makan tengah hari dengan dia. Walaupun saya dah berhenti dengan dia, tapi saya masih kawan baik dengan dia. Tajuk semalam pula tentang aurat, khutbah semalam. Saya baca dia apa? Saya baca dengan ialah cara saya. Dia kata, wah panas betul lah telinga aku hari ni, kata dia. Dia tak marah, tapi aku pun masalah juga ni, kata dia. Minggu depan boleh tak pergi baca khutbah kat rumah aku? Gamai Jumaat kat rumah pula. Dia sebut anak ada gini, anak ada gini. Saya ada sinar keinsafan, tak apa. Saya kata dalam khutbah tu, saya tambah, janganlah sesiapa di kalangan para suami, di kalangan ayah-ayah mengatakan apabila anak-anaknya sudah berkahwin, terutamanya anak-anak perempuan mereka dah berkahwin, maka terlepaslah tanggungjawabnya, kata anaknya. Itu semua mitos orang Melayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pergi rumah Fatimah tanya, ya Fatimah, dah semayang ke belum? Sedangkan Fatimah itu suaminya suami misali. Fatimah, dah semayang belum? Dah habis. Dah ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Penutup khutbah dengan ayat tu. Hei orang-orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluargamu dari api neraka. Allahu Akbar tuan-tuan. Tajuk kita istiqamah, saya mudah bincang semua cara saya. Moga-moga ada sedikit tuan-tuan boleh, ialah muhasabah diri lah. Dan orang yang hidup yang sentiasa konsisten, ada jati diri, ada pendirian yang baik, dan tak dengar cakap musuh-musuh macam Nabi Allah pesan, fastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Muhammad, teguhkanlah pendirian kamu atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu, jangan ikut kehendak musuh kamu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ya Muhammad, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, bukan ayat sama, ayat lain tapi relate, nak match ayat dengan ayat. At-tafsir tafsir Al-Quran bil Quran. Baik Muhammad, kalau kamu ikut kehendak jahat mereka, lepas hang didatangkan ilmu, hang tak akan dapat lagi penolong daripada Allah. Allah bagi amaran dekat Nabi. Bagaimana kita tuan-tuan? Kita tahu pakaian itu menutup aurat, hukumnya wajib, terutama isteri yang kita cinta dan anak-anak yang kita sayangi. Namun
tiada keteguhan diri, tiada pendirian dirinya, membiarkan anak istrinya berjalan ke sini ke sana dengan dosa, pakaiannya tak sempurna. Ad-dayyus alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubatha. Suami dayus yang membiarkan kejahatan, kemungkaran ahli keluarganya. Mari masjid, berzikir, bertahmid, tapi isteri berpakaian bukan cara kita. Suami salat tahajud, suami salat sunat, hinggakan dahinya tintet, tapi bini jual goreng pisang. Pakai tudung, baju tangan pendek, berdosa. Minta tuan, kalau ada yang terperasan gitu, ibu-ibu, janganlah pakai baju tangan pendek. Tudung. Ustaz. Pisang goreng Ustaz. Kita tengok lengan tak dia nak beli ya. Apa salahnya tanya tangan pendek, belilah apa nama tu, sok apa? Stokin tangan tu. Kan? Ini muka punya lawa, tangan hitam. Tak malu ke orang tengok? Ni buah dadong, sak-sak buah labu. Cuba tengok khutbah semalam. Dia pesan, labuhkan, jangan nampak dada ni, belahan. Ni, belahan ni. Kan nampak orang pakai baju, belahan tak boleh. Allah kata, cuba tengok dia suruh apa malam. Cuba cek khutbah malam. Allah suruh labuhkan kain tudung sampai ke bawah dada ni. Tak mahu ibu jangan marah. Pesan anak-anak kita. Kenapa khutbah jaiz malam pilih tajuk? Saya pun tak tahu. Saya tak tahu siapa buat. Saya dah tak jadi panel khutbah. Dulu saya jadi imam, memang khutbah tu kita yang saya di panel penulis, panel nasihat, semua kadang-kadang tak tulis pun, tapi kita bagi point. Dia kurung ke, bukan kurung, macam kurung dekat hotel 4 malam, bincang tong-tang dengan syarat 10 minit, dua-dua khutbah. Tapi khutbah sejak akhir-akhir saya tengok, Masya Allah, pada saya lebih satu keisafan sebenarnya kalau kita hayati. Lepas tu khatib baca tu pun jangan baca macam tok pekongnya. Hendaklah kita menutup aurat itu adalah tuntutan daripada Allah. Macam robot, mana lagi dalam begitu. Biarlah smart baca. Sayangilah isteri kita, hadirin. Nak tak isteri kita dalam keadaan mereka diberikan neraka? Baru tak tidur. Ini khatib baca khutbah macam sembang dengan makmum. Bayang kat Perak, faham? Yang mana kita jadi ini, kita nak kena ingat macam mana. Jadi saya kata, jadi khutbah ke bagi taklimat ni? Jadi kita lah raya, betul lah raya, pergi ziarah raya umat mereka. Jadi kita raya juga, tapi kita kena jaga batasan. Nah tu yang kita agak ada burdah belakang tu. Faham tak? Kan ada ustaz ceramah dulu gitu kan. Dia mana kita? Jadi kan ada juga gitu. Mungkin dia point tak masuk. Dia panjang. Saja 6,000 kali. Isi 400 contoh dia. Allahu Akbar. Tengok apa firman Allah. Jaminan syurga bang.
Pukul 9 lah. Sikit no? Sikit. Habis sikit lagi. Ada kambing lah. Alhamdulillah. Ada kambing tu kita panjang lagi. Kalau si lemak aku pukul 8.30 aku pakai. Alah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, our God is Allah, summa istaqamu, mereka berpenderan teguh, whatever to do mesti Allah dulu. Rasul amri al-Islam, kepala bagi segala urusan ialah Islam. Nak makan bismillah, nak minum bismillah, nak tidur bismillah, semua whatever bismillah. Allah Rasul amri al-Islam. Apa jaminan Allah? Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, gembiralah, dan bergembiralah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Sebab tu sahabat-sahabat sanggup mati perang, kan? Sebab tu bukan Lord McKinley supaya nama dah, bekas PM British. Ingat tak Ustaz Samad, bekas British tu, dia kata kalau orang Islam masih duk pegang benda ni, kita boleh menang dia. Lord McKinley itu High Commissioner British terakhir masa memerdekakan India. Tak apalah, saya ingat tadi lah, bila saya campur lupa. Tak apa. Jadi nak bagi tahu, nekahkan sahabat-sahabat dulu dia perang nak dapat syahid. Syahid ni mati ni syurga. Lepas tu kalau kita nak jihad, harta duit kita, kan, Tuhan janji dia bagi balik. Tapi kalau kita bagi 1,000 gaji pun ada 5,000 tu lah 1,000, tak apalah, bagilah, yang penting pahala dapat. Itu masalah kita. Dia calculate dulu. Bawa ni sepi berapa angkul lah dengan orang korporat. Diorang ajak lah saya. Ada seorang tu bayar saya, bini dia 3 orang. Rumah banglo tu 5 juta sebiji. Bini pertama banglo 1, 2, 3. Bila makan minum, bukan dia cerita, Datuk Seri Halim cerita. Bini pertama mesti duduk belah kanan, bini kedua belah kiri, bini tiga sebelah bini kedua. Anak-anak keliling. Mak dia macam raja. Mak dia jaga macam raja. Duk tang mana ke, negara mana ke, kata mak kata ni, sup balik. Duit banyak. Dan dia tak ada hutang. Dia tak ada hutang. Dan dia multi-million. Dia bukan ustaz. Tapi dia orang yang solat, insyaAllah. Datuk Seri tu cakap tentang Datuk Seri ni. Tahu setiap hari dia belanja berapa? Untuk bagi makan orang 1,000 hingga 3,000 orang sehari. Kita bayangkan, tengoklah kalau satu bungkus di RM5. Dia kata apa? Tak pernah tak dapat balik. Itu jawapan. Tuhan bagi rezeki kat dia. Dia beli satu stok tu jatuh, stok saham. Dia beli naik mendadak, lepas dia beli banyak, naik gila. Tuhan bagi rezeki ni min haitsu la yahtasib. Kita dengar Imam Bilal kata min haitsu la nahtasib. Ada yang kadang tempat-tempat bila jemaah kan kita nahtasib tu.
Tapi kita tak confident, kita tak ada istiqamah. Doa dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, tapi kena bagi tahu. Sebab tu Nabi kata, sebab baik sedekah bagi siapa-siapa nak rasa jadi kaya. Jangan tunggu nak bagi time kaya, tak jadi bang. Dia ni kata tu sini, baca tak reti. Sekolah punya darjah aja. Dia kerja cuci pinggan mangkuk kedai mamak. Dan dia pun mamak juga anaknya. Mak macam raja. Ayah tak ada, pada dia tak cerita ayah macam mana. Isteri-isteri tak cakap banyak, semua ikut dengar cakap dia. Datang dan jumpa saya pukul sekian atau jenis tu, strict betul. Dan dalam hidup dia tidak ada hutang. Saya tanya seorang tu ada helikopter, bukan tanya, orang beritahu lah, jalan cerita sama orang biasa je, tapi kaya bang. Satu lebuh raya tu dia punya. Tak sebutlah, tuan-tuan cari lah siapa. Tuan-tuan pernah dengar cerita zaman-zaman salafus salih ada cerita tukang jahit ni tua. Tukang jahit tua orang ni tua, tapi jahitan dia mahal, dia kaya, tapi zahir sedekah tak ada. Orang tengok sedekah tak buat. Ni popok rakyat ni, popok je nak tengok suka duduk netizen. Bukan netizen ni nartizen. Tapi waktu sama ada seorang penjual daging, boleh kata tiap hari bagi daging cuma kat orang. Menega, tapi banyak cuma ambil cuma. Orang kata apa? Tengok nega daging untung banyak mana, tapi derma baik kuih. Orang tua tu haram teruk. Derma tak nampak main kat mana. Satu hari orang tua tukang jahit tu mati, dan masa yang sama yang jual daging pun dah tak buat sedekah lah. Tanya Syekh, pasal apa tak ada sumbang? Dia kata apa? Aku bila orang tua tu mati, aku nak derma apa? Pasal apa? Dia bagi duit kat aku, lepas dia tutup kedai main jumpa aku, bagi duit beberapa ribu untuk agihkan dekat rakyat. Sedangkan seronok kan jadi orang kaya macam tu, dia tak megah dengan apa yang dia buat, tapi kerajaan langit kenal dia. Ni popok jenis ni, popok jenis ni. Ada seorang tu pangkat besar, saya kata dia multi-billion, sebagai buat tazkirah di rumah dia. Senang nak masuk rumah dia tu. Saya kata, Tan Sri, how about your business? Kami bisnes, dia kata, no worries lah Ustaz, because business I kat Malaysia around 35%. Tapi di negara Arab, I project weapon, senjata. Tapi tuan-tuan, dia kata, Ustaz, kami every year kami buat macam multi-level marketing. Kami beli tanah dekat England, mana dataran mereka dekat Malaysia, multi-million club. Kami panggil penceramah-penceramah seluruh dunia, ceramah kat dataran mereka. Contoh gitulah, tanah dah beli berapa puluh juta, dah beli dolar, pound lah. Panggil ustaz daripada Rusia, ustaz daripada India, ustaz daripada Arab, ustaz je yang beringgeris lah semua dengar. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, setiap tahun ratusan orang bukan Islam masuk Islam, dan diupdate selalu. Kami nak ceramah tak pandai Ustaz, duit ada buat je lah. Subhanallah, nobody knows. Tak siapa tahu. Saya tak sebut nama dia. Kita nak bayar bil elektrik seorang sikit pun kemut. Kau nak pakai semua sampai kaki aku nak lebam masa cukup. Memang AJK dapat duit, tapi di mana sumbangan secara rahsia? Tolong buat sumbangan, hidden your contribution. Pok-pok ni pergi kampung-kampung mana-mana, taklah kampung sangat lah, mana luar bandar dia pergi masjid letak selip
TMB tu kat cermin luar tu. Biasa kita belah-belah salam serai ni letak itu. Bila ayat demam mai tengok. Sini masuk kata, jom jalan kita singgah nak makan jap. Dan payment RM200 masjid tu pakai. Kita ni istiqamah bila tak ada kan, kita rasa rusing lah kalau orang tak tahu kita buat baik. Ada seorang tu pejabat ada dekat menara tinggi tu. Setiap tahun umrah dia bagi percuma hampir dekat 2-30 orang, 40 orang, 50 orang, 60 orang. Haji 2-30 orang. Bukan harga tabung haji, harga nombor VIP tu RM70,000 tu. Kita bayangkan kalau 30 orang kali dengan RM70,000, berapa dah? Tapi dia kata apa? Istiqamah. Tuhan tak pernah sia-siakan sumbangan kita. Ada projek. Baru dapat projek suku 215 million. Setelah dia fund tu tempat, lebih kurang berbelas juta. Dan saya tak jumpa dia lagi pun. Tapi sahabat saya dulu cerita kat saya, tadi pun bincang dengan dia. Sebab saya syorkan Bilal majid saya Kuala Selangor tu tak pernah pergi umrah lagi. Okey, setuju, suruh buat pasportnya. Lah mahal pula. Saya tanya Bilal, entah tak nak pergi umrah? Tak pernah Ustaz. Dia imam, dia panggil saya imam. Saya imam dia panggil imam lagi. Tak pernah imam. Kenapa tadi? Buat pasport lah. Ya ke ni? Oh, seronok. Tuan bayangkan Datuk Seri tu seronokkan Bilal saya. Takkan Allah tak seronokkan dia? Itu istiqamah, benda baik. Dah lah tu, tuan-tuan diam ni marah ke insaf tak tahulah, lain macam tengok aku dah lama lewat haram tu ya. Dan malam ni aku nak pergi minta kedarah, kalau dah main ceramah lewat tu, habis lewat. Dah lah tu, rezeki kita main pula lepas ni. Tu pun kalau teringin nak panggil dah, tak panggil dia buat macam mana kan, itu antara. Dan akhirnya istiqamah juga. Ada ulama sebut tentang hadis ini, Ustaz Abdul Samad sebut juga dari Bukhari, wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Itu istiqamah, konsisten berdasarkan hadis. Sesungguhnya amalan yang Allah paling suka iaitu orang yang buat urusan kerja dia buat tu berkesenantiasaan, mudawamah, walaupun sedikit. Kita gaji murah sikit ni bukan suruh derma gaji 3,000, derma 2,800 sikit-sikit lah, tapi konsisten. Yang itu Nabi suka. Bukan susah pergi ke Maybank to you, saya ambil klip, atau muamalat, ataupun Islamic banking, tu IBBI tu, pergi buka tengok every 26, 25 atau every satu hari bulan nak derma kat surah Hidayah RM50 every month. Itulah konsisten. Memang orang tak pandang RM50 kan sikit, tapi kalau semua buat macam tu, tuan-tuan makcik-makcik diam kenapa? Iya, saya lawak-lawak juga kan, gurau-gurau juga sebab kita sebab makcik. Saya pergi Pakistan bukan duit mak ayah saya. Ni saya ceramah ni malam tadi, dia mana lupa, di surau di Sungai Ramal. Malam besok forum zakat di Kuala Lumpur ni Ustaz Syed Noor Syah. Hari Isnin kuliah maghrib, kemudian live saya setiap malam. Malam Jumaat sampai ni habis hujung ni. Kata tak ada lah. Saya ceramah, tuan-tuan kata ikhlas tak ikhlas tu, tuan-tuan jangan petikai lah. Saya main lah. Nak tahu ikhlas tak ikhlas bukan tuan-tuan nak hukum saya. Siapa? Allah. Tapi kalau tuan-tuan happy, tuan-tuan rasa ada ilmu yang saya bagi ni, 2 orang yang sponsor saya Pakistan tu, dia meninggal dunia dah. Ayah angkat saya dan abang angkat saya. No need to angkat my hands
Ya Allah, ya Allah, tak payah. Saya ceramah sejam dia dapat pahala. Termasuk arwah abah saya meninggal 20 Julai tahun lepas. Termasuk tok saya meninggal pada 2001 dulu. Tok saya pukul saya, katok saya, macam-macam dia buat. Telinga jadi panjang, mungkin duk kena tarik. Tapi kerana dia marah saya tu, bohong dia kata pergi mengaji, tapi saya ponting tengok combat dengan chip Eric Estrada tu. Ingat apa keluar minat ada chip tu polis tuan-tuan. Daripada no need, tak perlu. Ya Allah, ampunkan dosa kedua-duanya yang membiayai aku ketika pengajianku di luar negara. Saya ceramah ni dapat. Angkat tangan lagi cerita lain lah. Maksud dia, whatever saya buat benda baik, dia dapat tak? So, apa semangat kita? Dengar anak kawan pergi Mesir, sekupang tak derma, haram semua. Ada, Alhamdulillah, Sakamat kata, Alhamdulillah, Haji Rahman jemput makan-makan rumah dia sebab dia buat doa selamat sebab anak dia nak belajar di Morocco atau di Mesir atau mana-mana. Kita pergi minta ke darah percuma kan? Tambah 6 kali kurang hajat punya orang masjid. Duit haram RM10 nak bagi tak mau. Patut kita anak siapa BSP, anak siapa ni selesaikan. Ada kurang, ada 15 orang pakai buat scholarship. Seorang RM10 takkan boleh bagi. 1,000 orang dah berapa RM10,000 dah. Betul? Setakat somat dengan RM10. Mungkin dia bagi RM20 sebulan. Tak terjajah dan tuan. The more you give, the more you get back. But you get back, itulah you kena confident and consistent. You must believe 100%. Tuhan pergi balik. Dah lah tu, ke-9 tadi dah. Dah 16 kali tak berhenti. Yang baik daripada Allah, yang lemah saya, kelemahan saya, minta maaf banyak. Ibu-ibu makcik-makcik di belah sana kan, yang apa pun bagilah makcik tu duduk tang ni depan sikit, boleh tengok muka aku terang begini, tegak punya penyu kan. Jadi tak apalah, lain-lain kali insya-Allah kita jumpa lagi. Saya minta maaf kerana lewat, minta maaf kerana habis pun lewat. InsyaAllah moga-moga harap pihak-pihak yang tertentu pun memahamilah, kerana kami baru lewat, habis lewat insya-Allah 1 jam suku lebih kurang. Kita mula tadi juga dapat 10 minit. Jadi insya-Allah kita akan dapat kebaikan dalam pertemuan kita insya-Allah. Moga Allah berikan keberkatan, Allah beri kita kesihatan. Ni 14 Mei mendatang penyakit apa mengkerat baru baru ni. Apa nama tu? Covid mengkerat. Nama macam siam ada. Mengkerat, popcorn semua ada. Jadi kita nak penin Allah. Tak apalah. Jaga kita bagi elok. Insya-Allah. Kan kita buat terbaik. Doa banyak-banyak. Ya Allah, ya moga kejuh wabak pada kami. Yang mati tu depa syahid insya-Allah. Wallahu alam. Sekali lagi yang baik Allah yang lemah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As.